Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Adila binti Jalani dari kumpulan 3 ingin membincangkan tentang tajuk pengurusan stres. Stres bermaksud tekanan hidup manusia dalam kehidupan. Stres juga boleh membawa dua keadaan, iaitu positif dan negatif. Jenis yang positif ialah tekanan yang baik yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu lebih baik. Oleh itu, tekanan ini didapatasi dengan baik oleh tubuh sebagai respon yang normal. Ciri-cirinya ialah menghadapi sesuatu dengan penuh harapan untuk melawan rasa takut dalam diri. Selain itu, untuk jenis stres yang negatif pula ialah tekanan yang boleh menyebabkan manusia tidak tenteram dan gelisah. Ciri-cirinya ialah menghadapi segala sesuatu dengan perasaan takut, resah, gelisah dan khawatir. Oleh itu, stres ini berlaku kerana persekitaran, organisasi dan individu. Untuk pengetahuan punca stres di tempat kerja yang lebih terperinci, saya akan memberikan kepada seorang ahli kumpulan saya yang lain untuk membincangkan tentang faktor yang boleh mengakibatkan stres. Assalamualaikum, saya Nurdini binti Muhammad Nur Hisham dari kumpulan 3 akan mengupaskan tentang punca stres di tempat kerja. Seterusnya ialah punca stres di tempat kerja. Punca stres di tempat kerja boleh dibagikan kepada dua, iaitu dari segi persekitaran dan dari segi organisasi. Dari segi persekitaran, stres di tempat kerja mungkin berpuncakan daripada hubungan sesama pekerja. Sebagai contoh, pekerja tidak menjalinkan hubungan yang baik sesama mereka, kemudian menyebabkan beberapa konflik di antara mereka. Seterusnya, kurang sokongan daripada ahli pasukan. Misalnya, rakan pasukan yang melakukan sebuah kerja berpasukan namun tidak mempunyai komunikasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuna Jusliana. Akibat stres, gejala fizikal adalah kesan tekanan yang berkaitan dengan pemikiran seseorang. Penurunan kepuasan kerja juga merupakan gejala fizikal dari stres. Biasanya faktor-faktor organisasi membawa kepada gejala psikologi. Apabila ketidakpuasan berlaku, pekerja akan mengalami kemurungan. Perkara ini juga mengandungi kepada masalah kencing manis. Hal ini kerana stres akan memberi respon agar appendix kurang menghasilkan hormon insulin. Hormon ini pula penting bagi memecahkan kandungan gula dalam badan. Seterusnya, senario stres ini juga boleh mengakibatkan masalah insomnia. Seperti yang kita sedia maklum, keadaan stres akan menyebabkan pemikiran seseorang terganggu. Hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan seseorang menghadapi kecelaruan minda dan akhirnya susah untuk mereka tenang serta tidur. Kurang tidur juga memberikan kesan kepada produktiviti seseorang dan juga akhirnya menyebabkan seseorang bertambah stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nomaikan binti Mohtar dari kumpulan 3 ingin membincangkan tentang tajuk pengurusan stres. Melalui garis panduan individu untuk mengawal faktor-faktor yang membawa kepada stres ialah melaksanakan teknik pengurusan masa yang tetap di mana individu perlu melakukan senarai aktiviti seharian yang ingin dilakukan, mengutamakan perkara penting yang perlu dilakukan, merancang aktiviti dan tahu kemampuan dan produktiviti diri dalam melakukan aktiviti. Selain itu, meningkatkan aktiviti fizikal di mana setiap individu boleh melakukan aktiviti bersenaman, aerobik, berjalan, bersukan, berenang dan berbasikal sebagai aktiviti harian. Aktiviti fizikal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan jantung untuk berfungsi dengan baik dan memberikan terapi kepada minda daripada tekanan kerja. Malah, aktiviti ini dapat memberikan kesegaran kepada minda dan tubuh badan. Melalui garis panduan organisasi pula, untuk mengawal faktor-faktor yang membawa kepada stres ialah menyediakan latihan. Seseorang pekerja menghadapi stres di tempat kerja adalah disebabkan mereka tidak mempunyai kemahiran
dan pengetahuan yang mencukupi terhadap tugasan yang dilakukan. Latihan perlu disediakan untuk memberi pengetahuan terhadap pekerja dengan kemahiran yang diperlukan untuk mengurangkan tahap stres pekerja. Selain itu, meningkatkan komunikasi. Kemahiran komunikasi yang lemah menyebabkan individu dalam sesebuah organisasi mudah menghadapi stres di tempat kerja, di mana pekerja tidak jelas tugasan yang perlu dilakukan disebabkan kurang maklumat diberikan. Oleh yang demikian, komunikasi mampu memberikan maklumat yang tepat kepada pekerja. Untuk penutupan bagi pembincangan kami dari kumpulan 3, stres di tempat kerja yang berlebihan boleh menjejaskan keselamatan dan kesihatan seseorang individu yang berpunca daripada gangguan psikologi dan fisiologi. Gangguan yang berpanjangan akan menjejaskan produktiviti seseorang individu dalam sesebuah organisasi dan negara. Masalah berkaitan emosi dan stres di tempat kerja perlu diberi perhatian oleh semua pihak demi memastikan tidak memberikan impak yang negatif kepada pekerja, keluarga, organisasi dan negara. Sekian, terima kasih.